Franchising is a business system that's set to begin in Europe and develop rapidly in the US over 100 years ago. The word franchise comes from the French word franco, which means freedom or privilege. Bersama Encik Amran Abdul Hamid, Managing Director ataupun pengarah urusan kepada Resepi Arena Sendirian Berhad dan juga brand owner untuk jenama Dapur Penyet. Apa khabar Encik Amran? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami di Center of E-Learning and Teaching. Okey, hari ini kita nak bercerita sikit mengenai topik tanggungjawab franchisor dan franchisee dalam bisnes dan perniagaan franchise. So, mula-mula tu nak tahulah juga sejarah Dapur Penyet ni. Bila Dapur Penyet mula beroperasi dan di mana? Dapur Penyet ni bermula pada 2010. Tahun 2010 dalam bulan Oktober. Kita pada asalnya dia berasal daripada satu jenama ayam penyet di Singapura. Dalam tempoh sudah 5 tahun kita berkembang, kita memiliki sekarang ni total jumlah keseluruhan restoran, kita ada 46 restoran di 4 buah negara. Dapur Penyet mempunyai lebih daripada 10 cawangan. Bukan saja di Malaysia tapi saya tengok ada di Brunei juga dan selain yang memulakan perniagaan di Singapura. Boleh Cik Amran ceritakan sikit macam manakah strategi untuk Cik Amran melebarkan perniagaan Dapur Penyet ini? Di mana dalam konsep franchise ni adalah ada hubungan antara franchisor dan franchisee. Jadi di setiap negara atau di setiap wilayah yang kita ingin masuk, kita akan melantik seorang master franchisee. Contohnya di Brunei, kita masuk ke negara Brunei, kita akan lantik seorang master franchisee yang bertanggungjawab dan mempunyai komitmen untuk membuka sekurang-kurangnya 3 cawangan dalam tempoh 2 tahun. Itu komitmen yang kita berikan. Jadi kita berikan hak dia, hak dari segi penggunaan trademark, jenama kita, dari segi latihan, dari segi konsep kedai, semuanya kita akan ajar, dia akan training. Dan dalam tempoh 2 tahun itu, mereka harus membuka at least sekurang-kurangnya 3 cawangan. Selain daripada komitmen pelaburan tu, apa lagi tanggungjawab franchise? Selain daripada tanggungjawab franchise adalah untuk memastikan semua yang operasi yang dibuat adalah mengikut standard operating procedure. Iaitu kita ada standard operating procedure bermula daripada rekrutmen pekerja. Contohnya rekrutmen pekerja. Kemudian dari segi penyediaan dapur, kualiti depan, servis pada customer, penyediaan meja. Apa-apa saja semua tu ada dia punya standard operating procedure ataupun standard operasi kerja. Jadi dia harus memastikan benda itu berjalan. Nombor satu. Yang keduanya, dia juga terlibat dalam kita punya penyediaan audit latihan sama ada dalam bentuk latihan yang wajib dia hadir selama ada 30 hari. 30 hari dia hadir pada kita punya latihan. Bertugas sebagai seorang pengurus daripada bawah, daripada di dapur sampai ke cashier ataupun cashier depan dan juga sebagai pengurus. Jadi dia harus melalui tempoh 30 hari itu. Ketiganya, dia harus menjaga nama baik syarikat, nama baik jenama. Sebab untuk membina nama ataupun jenama Dapur Penyet ni, kita telah berhabis juta-juta untuk menghidupkan jenama ni. Jadi kita harus juga ada perasaan, franchisee ada perasaan untuk menjaga nama baik dia. Towards the sustainability of the brand. Yeah, kita sebenarnya franchise dan franchisor program ni adalah cara mana untuk kita menjaga jenama kita supaya jenama kita itu harum. Kan? Image kita baik dan kita berkongsi benda tu. Sebab itu diwujudkan satu clause yang dipanggil sebagai marketing fee ataupun yuran marketing. Yang mana daripada yuran ini kita akan berkongsi ramai-ramai, menyumbangkan dalam satu tabung untuk kita jadikan marketing. Dengan yuran inilah kita dapat jalankan advertising secara besar-besaran, program TV, online dan sebagainya. Jadi semua franchisor akan mendapat manfaat daripada marketing fee ini. Selain daripada hubungan yang rapat di antara franchisor dan franchisee, di mana franchisor dan franchisee ini saling mengambil berat di antara satu sama lain memikul tanggungjawab, ada tak badan-badan tertentu yang menjaga kebajikan franchisor dan franchisee dalam memberi khidmat nasihat dan serta apa-apa support yang lain? Di Malaysia ni kita bertuah kerana kita ada akta franchise yang mengawal selia sistem franchise. Ianya diletakkan di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri
Koperasi dan Kepenggunaan, KPDNKK. Jadi di KPDNKK ada satu jabatan-jabatan franchise yang juga membantu mempromosikan perniagaan franchise. Kemudian dari segi agensi kerajaan lain, ada juga satu agensi yang namanya PNS, Perbadanan Usahawan Nasional, yang tugasnya adalah untuk memajukan ataupun merancakkan lagi perniagaan franchise ataupun franchise. Jadi franchise ni bukan sekat makanan, kita ada macam-macam servis lain yang telah difranchisekan, dan pada hari-hari ini kita tengok ada macam servis-servis industri yang dulunya memang tak terbayang pun, tak fikir boleh franchise, ada juga yang telah franchise, contohnya car wash, kereta dan sebagainya. Dan ketiganya, kita ada satu persatuan yang dipanggil sebagai Malaysia Franchise Association, yang juga dibantu oleh kerajaan, yang juga mengumpulkan kesemua franchisor yang bertindak untuk memberi sumbangan dalam bentuk latihan, pembangunan franchise dan sebagainya. Jadi amat di Malaysia ni, sektor franchise ni amat bergiat aktif dengan bantuan dan juga khidmat nasihat daripada bukan sahaja kerajaan, sektor swasta dan juga persatuan-persatuan yang terlibat dalam memajukan industri franchise. Apakah tips dan nasihat bagi mereka yang mungkin ada impian untuk mencubakan diri dalam bidang perniagaan franchise ini? Nasihat saya kepada orang yang ingin memulakan perniagaan franchise, pertama kali kita harus mencari orang yang dapat menjadikan kita boleh belajar daripada dia. Kita lihat perniagaannya, apa-apa perniagaan pun kita harus ada mentor. Orang yang boleh, tak semestinya mentor tu dia berkongsi semuanya dengan kita, tetapi kita boleh belajar daripada dia. Saya ambil contoh diri saya sendiri, saya belajar daripada seorang usahawan. Saya bekerja dengan dia selama 3 tahun. Saya duduk dengan dia, saya ikut dia, ke mana saja dia pergi saya ikut, kan? Saya follow dia, saya ikut. Kan? Saya membuatkan apa yang jadi pada saya ini adalah kerana saya belajar daripada orang lain. Ilmu itu daripada orang lain. Dan itulah yang kita perlu. Tapi alhamdulillah perniagaan franchise ini menjadikan kita senang, memudahkan lagi, kan? Sebab kita sudah belajar daripada orang yang sudah berjaya dengan konsep tersebut. Dia sudah berjaya dengan 2-3 outlet yang sudah berjaya. Dia ada contoh, dia ada proof yang dia sudah berjaya di tempat ni. Apa yang kita perlu adalah sedikit semangat, sedikit usaha yang lebih, kan, untuk memajukan itu. Produknya sudah ready, sudah siap. Okay? Marketingnya sudah siap. Barangnya sudah siap. Lokasinya yang perlu kita cari. Dan terakhir sekali adalah semangat kita untuk memajukan perniagaan tersebut. Jadi ada 3 atau 4 benda sudah ready. Okay. Sudah ada terbentang, sudah ada lagi kan? Kita hanya perlukan sedikit komitmen dan usaha yang lebih, kan? Dan juga disiplin. Dan yang paling penting sekali adalah pengurusan kewangan. Dan saya memang menitik beratkan tentang pengurusan kewangan di Dapur Penyet. Saya ingin terapkan semua franchisee itu memiliki kemahiran dalam menguruskan aliran tunai ataupun cash flow syarikat. Sebab tanpa pengurusan aliran tunai yang baik, kita tak akan dapat memajukan lagi, meningkatkan lagi kita punya perniagaan. Itu saja nasihat saya. Okay, terima kasih banyak-banyak Encik Amran kerana sudi memberikan perkongsian yang sangat beneficial kepada kita semua. Dan kami daripada Center of E-Learning and Teaching mengucapkan sekali lagi berbanyak-banyak terima kasih dan selamat berjaya atas perniagaan franchise yang telah dijalankan oleh Encik Amran Abdul Hamid daripada Dapur Penyet. Kepada pelajar-pelajar di luar sana dan mereka yang ingin mencubakan diri di dalam perniagaan franchise, selain daripada pengetahuan yang luas dalam bidang ini, kita juga seperti nasihat Encik Amran tadi, kita perlu rajin dan mempunyai semangat yang tinggi, juga komitmen untuk menjayakan diri. Saya rasa itu saja untuk temu bual kita bagi topik tanggungjawab franchisor dan franchisee untuk Center of E-Learning and Teaching. Terima kasih. Franchising can be a great alternative. That's all for now from Center of E-Learning and Teaching. Till then, goodbye.